Azab kubur tu satu urusan ghaib yang darurah. Maknanya yang sudah ada dalil hadis. Ada dalil Quran dan hadis yang cukup terang. Ialah perkara itu kita masuk dalam kumpulan sama'iyah yang kita dengar dengan telinga. Kita hanya beriman dan kita percaya hanya melalui pendengaran. Kita tak nampak. Mana ada orang nampak azab kubur? Tak ada orang nampak azab kubur Tak ada. Orang tak pernah jumpa lagi dalam azab kubur ni, kecuali orang-orang tertentu, ar-rasikuna fil ilmi. Orang-orang yang tertentu tu ada juga, boleh tengok. Sayyidina Ali contohnya dapat melihat dialog antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Munkar Nakir, kan? Itu ada hadis. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada kitab kita muka surat 47 bawah sekali, yakni 3 perkara membawa kepada ridah, yakni murtad, ridah ni murtad. 3 perkara membawa kepada ridah. Yang pertama, i'tiqad yang salah, yakni mengiktikadkan dengan ketiadaan Tuhan. Ini etis, faham etis. Arabnya dahriyun. Dahriyun, kumpulan firqah dahriyun. Dahri ini masa, makna dahar ni masa, di mana ada orang, ada pemikiran masyarakat sekular yang berfaham sekular, lebih kepada mirip kepada faham ini, yakni dengan memakai akal semata-mata. Itu pun tak kena, bukan pakai akal semata-mata. Walaupun dia guna akal, tapi menyalahi akal dia sendiri. Mengatakan langit bumi ni, alam jagat raya ini tidak ada Tuhan. Jadi kalau tidak ada Tuhan, jadi dengan sendiri dia wujud dengan sendiri. Itu sudah menyalahi akal. Akal yang sempurna, akal yang waras, akal yang siuman tidak akan mengatakan satu benda itu wujud dengan sendiri. Mesti ada yang mengadakan dia. Nah, itulah antara faham yang salah, mengiktikadkan ketiadaan Tuhan. Ini faham yang dipegang oleh oleh masyarakat yang berfaham komunisme. Komunis ini dia pakai pendapat Karl Marx. Dalam pendapat Karl Marx mengatakan bahawa agama ini adalah candu masyarakat. Jadi maka jangan pakai agama. Kalau kita hidup beragama, artinya kita akan rosak banyak perkara yang kita tak boleh buat. Banyak keperluan-keperluan nafsi, kekeluargaan diri kita sendiri tak dapat kita nikmati. Itu maknanya banyak perkara-perkara yang akan disekat oleh agama. Boleh kita sebut juga faham ini sebagai faham jahalism. Diambil pada nama Abu Jahal. Sebelum ada etis, sebelum ada yang dikatakan faham di hari ini, sudah ada awal Abu Jahal. Dia yang mengatakan tidak ada Tuhan. Daripada asal mula dia mengatakan tidak ada Tuhan. Jangan ikut Muhammad. Kalau kita ikut Muhammad kata ada Tuhan, ada akhirat, orang mati akan hidup balik. Semuanya tidak ada sebenarnya. Jadi salah seorang daripada sahabat dia, yakni Abu Zar Al-Ghifar, sebelum jadi Islam, begitu qarib dengan Abu Jahal. Jadi Abu Zar Al-Ghifar datang ke Mekah untuk berniaga. Sebulan sekali datanglah dia ke Mekah untuk berniaga. Ketika itulah dia berjumpa dengan Abu Jahal. Banyaklah dia dengar daripada Abu Jahal ni, antaranya Muhammad membawa satu ajaran mengatakan ada Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada Tuhan. Jadi akhirnya
Satu ketika dalam masa yang sama juga Abu Zar Al-Ghifar juga mendengar tentang dakwah risalah Nabi kita Muhammad SAW melalui orang lain. Muhammad bawa ajaran begini, dia bandingkanlah antara ajaran faham yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan faham yang dibawa oleh Abu Jahal. Maka sekali itu dia datang tak bawa barang tangan, mari tangan kosong. Maka bertemulah dengan Abu Jahal. Dia kata, aku mari tak berniagaan kali ni, aku nak kepastian daripada kamu. Sebab aku dengar dua perkara. Pertama, daripada kumpulan orang-orang yang menceritakan tentang Muhammad dan risalahnya, dan kamu sendiri dengan risalah kamu. Ya, sekarang ni aku nak minta kepastian daripada kamu sendiri. Apakah Muhammad itu benar? Apakah Muhammad itu benar atau kamu yang benar? Dia pun perhati kiri kanan semua, ya. Dah tak ada orang. Muhammad benar dia dah. Kalau Muhammad benar, kenapa kamu tak ikut? Kenapa kamu tidak menerima dakwah dia, risalah dia? Maka jawab dia, kalau aku ikut Muhammad, banyak perkara dunia aku akan hilang. Kedai arak aku kena tutup, pusat perzinaan aku kena tutup, ya. Banyak pusat-pusat yang haram, yang diharam oleh Muhammad itu aku kena tutup. Aku akan jadi papa miskin, nampak? Dan aku akan tunduk. Selama ini orang berpaksikan kepada petua dan juga fatwa dan juga hukuman-hukuman daripada aku sendiri, itu panggil, makanya nama dia digelar sebagai Abul Hakam. Ya, Abu Jahal ni nama dia Abul Hakam. Nama betul dia Amru Ibnul As, Amru Ibnu Hisham, maaf ya. Amru Ibnu Hisham, itu nama betul dia. Gelaran dia Abul Hakam sebab dia memberi hukum. Bila ada masalah-masalah di kalangan orang Arab tu, dialah putuskan hukum. Dipanggil Abul Hakam. Ya. Nabi panggil dia Abu Jahal. Ya, Nabi gelar dia Abu Jahal. Bukan Abul Hakam, Abu Jahal, orang yang jahil tentang ketuhanan. Jahil tentang akhir kehidupan. Itulah. Jadi dia kata betullah dekat Abu Zar. Bukanlah Muhammad tetap betul. Agama ini, inilah faham yang dibawa oleh Karl Marx. Mungkin Karl Marx baca buku cerita Abu Jahal ni. Maka dia pun kata apa? Jangan kita berpegang kepada agama. Kalau kita pegang kepada agama, ada Tuhannya, ada kitabnya, ada undang-undangnya, banyak perkara dunia kita akan hilang. Antaranya dunia mungkar. Dia tak katalah mungkar. Kedai awak kita kena tutup, ya. Rasuah kita tak boleh amal, ya. Kita tak boleh jadi kapitalis, kita tak boleh jadi imperialis, ya. Macam-macam lagi lah yang kita tak boleh jadi. Muhammad menghalang kita, agama dia halang, ya. Itu pegangan Abu Jahal. Jadi itulah sebabnya wujud faham Marxis ini mengatakan tidak ada Tuhan, ya. Ism yang dibawa oleh Marxis, oleh Karl Marx, mengatakan jangan ada Tuhan. Kalau kata ada agama, maka kita kena terima. Jadi pada hakikatnya hanya mereka menafikan kewujudan Allah, kewujudan Tuhan itu di mulut. Sedangkan jiwa, hati nurani kita sudah terpaku dan termaktub sebagai fitrah kewujudan Allah, ya. Tiap-tiap manusia ini dengan secara otomatiknya jiwanya sudah menerima kewujudan Allah. Tak boleh nanti siapa pun. Kalau kata ketika dia kena tekanan, ketika dia menghadapi masalah besar, ketika dia didorong suatu perkara yang memberatkan dia akan mula menyeru dengan halus, oh my God, tolonglah aku, wahai Tuhan. Sebut dengan bahasa dia lah, dengan bahasa dia sendiri. Mesti akan terkeluar sendiri dalam diri kita meminta, Tuhan tolonglah aku. Nampak ya? Ya. Inilah yang kata tadi ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdil li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah. Inilah fitrah, dengan fitrah itu Allah telah menjadikan, ya,
kita ini manusia, Tuhan jadikan fitrahnya sudah boleh menerima ketuhanan. Katanya wujud Allah tu sudah ada fitrah kita. Ya. Tak boleh nafi. Sebab kita adalah sibghatullah, acuan Allah. Allah buat kita dengan acuan Allah sendiri. Sebab itu kita ada jiwa ketuhanan, ada perasaan merasai adanya Tuhan itu ada dalam semua manusia. Ya, itu pentingnya. Jadi maka tu yang kata tiada Tuhan ni hanyalah wujud pada mulut, bukan pada jiwa kita. Tapi kalau dah wujud pada mulut, kita nafi melalui mulut juga bawa murtad. Ya, murtad. Itu sahnya kumpulan yang pertama lah yang dipanggil dahari ataupun etis. Ya. Yang kedua, syak pada adanya atau mana-mana sifat yang tadi ijma'kan ulama atas seperti wahdaniyat dan qudrat. Sifat-sifat Allah yang begitu banyak, 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah diijma'kan, antaranya beberapa sifat lah. Sifat yang diijma'kan antaranya sifat wahdaniyah, al-wahidah. Itu sifat telah ijma'kan. Yang kedua sifat qudrat, sebab sudah termaktub dalam Quran. Banyak tempat Allah Ta'ala menyebut dengan qudrat, qadirun, ya. Berbagai-bagai sirah yang dibawa, berbagai wazan yang dibawa, iaitu dengan qudrat sudah nyata dalam Al-Quranul Karim, maka itu telah diijma'kan. Kalau ijma' ni kita tak tolak. Ya. Jadi maka itu apabila kita menafikan mana-mana sifat Allah yang telah diijma'kan ataupun sifat-sifat yang sudah ada dalam Al-Quranul Karim yang termaktub walaupun tidak diijma'kan, maka dia adalah murtad, kafir, ya, murtad. Tak boleh tolak sifat-sifat Allah. Antaranya sifat-sifat yang termaktub dengan hadis baginda besar Nabi, hadis sahih 99 nama-nama Allah. Lagi tak boleh kita nafi. Ini ada nas. 99 nama ini sudah diijma'kan kerana dia datang daripada hadis Nabi, hadis yang mutawatir. Hadis darjatnya mutawatir, maknanya diriwayat oleh paling kurang 3 orang, disampaikan kepada 3 orang, diperpanjangkan tiap-tiap daripada perawinya bawa kepada sanadnya 3 orang lebih daripadanya, maka hadis itu dihukum sebagai hadis mutawatir. Itu paling penting, tak boleh tolak. Jadi makanya 99 nama Allah tu, kalau kita nafi mana-mana satu nama di antara nama Allah tadi ni adalah murtad. Itu jaga tu dah. Yang ketiga, kena ada lah ilmu tu. Kita kena ada lah ilmu mengenal nama-nama Allah tu. Nanti orang tanya kat kita tak boleh habaq, ya. Orang tanya kita sifat ya Mu'iz. Mu'iz jarang dengar, kan. Nama tu jarang pakai, ya. As-Samadu kita dengar, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mu'iz tu kita tak dengar, ya. Apakah nama itu ada? Tak tahu, aku tak tahu. Nama Tuhan. Bila cakap macam tu sudah bawa kepada murtad. Faham, ya? Sebab tu kita kena tahu. Macam nama-nama Nabi lah juga, ya. Yang ketiga, mengiktikadkan ketiadaan nubuah, kenabian, mendapat pengkhabaran ghaib sebagai wahyu bagi Nabi yang diijma'kan pada adanya nubuah. Yang diijma'kan mengikut Al-Quranul Karim, yang diijma'kan ada 25 orang Rasul, dan ada mengatakan 26 orang Rasul. Tapi yang diijma' 25. Yang disebut dalam Quran 26. Yang 26 ni masuk, ya, iaitu salah seorang daripada Rasul yang dikatakan Rasul lah, ya. Macam Nabi Khidir. Nabi Khidir tu tak dipanggil Rasul, tapi dia Nabi lah, tapi tidak ijma'kan, tidak ijma' sebagai Nabi, ya. Diittifaqkan, sepakat banyak di antara para ulama mengatakan dia adalah Nabi, ya, Khidir alaihissalam, ya. Uzair alaihissalam. Uzair ni diterima sebagai Rasul, 26 Rasul. Selain daripada 25, mulai daripada Adam sampai Nabi Isa ibn Maryam, sampai Nabi Muhammad penutup, ya. Ada lagi seorang Rasul namanya Uzair. Ini satu pendapat ulama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang kuat
yang tersepakati secara ijma' 25 orang tak masuk Uzair. Sebab kisah Uzair ni disebut Allah dan Quran agak detail Tuhan sebut. Bagaimana dia berjalan, dia melihat keadaan satu kawasan yang sudah rosak, runtuh kerana peperangan Habis pakat mati, bangunan-bangunan beruntuh apa semua, dia fikir balik macam mana benda-benda ni akan bangun, akan bangkit balik. Tuhan nak bangkit macam mana ni? Macam Nabi Ibrahim lah. Ketika dia sedang merhati bagaimana akan bangkit balik semua-semua yang mati-mati bergelimpang ni, ketika itu Allah jadikan dia mengantuk, tidur. Dia tunggang Kaldai. Kaldai dia mati, hancur, lumat, jadi tanah. Dia tak mati, Tuhan tidurkan dia. Macam Ashabul Kahfi, dia tidur selama 100 tahun. 100 tahun dia tidur. Bandar tu dah bandar dead city. Orang tak mari dah bandar, tak lalu lah. Lepas 100 tahun Allah hidupkan dia balik. Dia tengok dia punya Kaldai dah jadi tanah, hancur. Ketika itu dia mohon kepada Allah, bagaimana keadaan sekarang ini. Dia tengok perubahan keliling, masyarakat dia, orang dia, pakaian dia, bahasa dia orang pakai, bangunan-bangunannya sudah berubah. Barulah Allah hidupkan Kaldai dia. Maka dia pergi cari anak cucu dia lah. Dia jumpa generasi yang ketiga. Nampak dah? Cucu dah. Yang dia jumpa semua cucu, anak-anak banyak mati dah. Anak saudara, anak menakan apa semua pakat mati dah. Di situlah di mana golongan Yahudi ketika itu, Bani Israel yang ada di kawasan daerah tu telah mempertuhankan dia, mengatakan dia Tuhan. Nampak? Itulah. Atau yang ada satu apa, dia orang pakai bow tu kan, bow apa, ribin, macam ribin kan, bow kan dia panggil, bow pakai bow. Pakai bow tu lambang Yahudi lah, yang menamai Uzair sebagai anak Tuhan. Allah dan Uzair, dua bow. Kristian dia kena ada satu di bawah lagi, dia turun mai satu lagi, turun satu lagi. Kemudian Ortodoks, Kristian Ortodoks pakai tai. Satu, tiga lah. Tapi kita pakai tak jadi Kristian lah. Kalau itu habis pakai Kristian apa dah, Dulu adalah seluruh masalah dulu lah, baru datang kitab-kitab, baru masuk ke tanah Melayu, Kepulauan Melayu tu masa tu dia tak bagi pakai tai. Orang Melayu tak boleh pakai tai, salah. Tai, bow ni tak boleh pakai, pasal jadi Kristian. Man tashabahu minhum fa innahum, kata Rasulullah, barang siapa yang menyamai satu kaum, man tashabahu bil qaumin fa innahum minhum, maka dia termasuk di antaranya. Itu hadis tu. Hadis ni berkaitan dengan sukan main bola. Kan bola dua pasukan, kan? Kita kalau pakai uniform yang sama, kita tak kenal mana kita punya grup, kan? Ini hubung kait dengan masalah kesukanan. Sukan ni dah ada lah zaman Nabi, sebelum zaman Nabi dah ada lah sukan ni. Contoh macam main bola tu lah. Man tasawwu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut satu kaum, menyamai satu kaum, dia tergolong antara kaum itu. Itu dia punya hadis. Jadi hadis ni dia orang borong semualah. Kalau pakai tai jadi Kristian Ortodoks. Kalau pakai bow jadi Yahudi. Kalau bubuh satu ekor turun bawah lagi jadi Nasrani. Nampak? Tak betul ya? Itu yang salah tu. Jadi makanya kita tak pakailah tafsiran tu jadi kita pakai pakaian tu tak jadi depa lah, tu macam itulah di antaranya. Baik, jadi makanya yang kata nubuah ni, kenabian kita kena jagalah. Nabi-nabi, rasul-rasul tu kita kena faham betul, dan sampai kepada tahap kita wajib mengetahui akan nama-nama rasul. Wajib mengetahui 25 orang rasul tu, wajib kita kena tahu nama-nama rasul tu. Walaupun kita tak dapat menyebut secara mengikut susuran urutan dia yang betul, Kita mula Nabi Muhammad dulu,
Duk saat ni pula turun Adam nombor 2. Duk saat ni pula turun Isa nombor 3. Tak apa. Asalkan 25 rasul tu bila disebut nama dia kepada kita, kita terima dia sebagai rasul. Siapa Hud alaihissalam rasul. Ya. Siapa Yusha rasul. Siapa Idris rasul. Siapa Zakaria rasul. Ya, ni jaga ni. Ada dulu satu ustaz mengajak. Maaf nah. Tak sebut nama lah. Lama orang yang mengajak tahun 90-an. Famous ustaz ni sampai sekarang. Ya. Tua lebih kurang tahu saya agaklah. Dia muda sikit pada saya. Ya. Dia mengajak tafsir Quran. Kacau dalam huraikan tentang Nabi Zakaria, dia kata Zakaria yang disebut dalam Quran ini adalah seorang laki-laki yang soleh, bukan Nabi. Wah, berapa Zakaria dalam Quran? Ustaz Zakaria ada berapa kali sebut dalam Quran jadi jaga semua Zakaria yang disebut dalam Quran itu adalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nama-nama disebut dalam Quran Zakaria tu ada lebih kurang 11 tempat disebut Nabi Zakaria, maka dia adalah rasul. Sepakat. Tapi ustaz ni mengajak tafsir, dia kata Zakaria ni bukan rasul. Saya simpan sampai sekarang kaset dia. Dia pakai kaset dulu kan, simpan sekarang. Itu masalah ya. Kita tak kaji habis, tak rujuk habis. Itu yang sebabnya guru-guru nak mengajar ni, dia kenakan mengambil tauliah. Dia kena temu duga dulu, kena ada tauliah. Tak ada tauliah jangan mengajar ya. Sebab bila nak ambil tauliah ni, dia akan diuji, dia test berbagai-bagai aspek ilmu, disiplin ilmu akan ditanya ya. Itulah. Ni kalau dia boleh jawab semua sampai kepada akidah dia, nak tahu pula akidah apa dia pegang ya, baru diluluskan, boleh bagi tauliah, pergi mengajar ya. Kalau tak dites lagi, mana beritahu pegangan dia ya. Tu sekurang-kurangnya dia boleh berbahasa Arab, boleh membaca kitab-kitab Arab ya, dan termasuk disiplin ilmu-ilmu kawaid, ilmu kaidah, kawaid, semua ilmu ada kaidah dia. Tafsir ada kaidah, tauhid ada kaidah, fiqh ada kaidah, nampak ada ya. Sirah ada kaidah, tafsir ada kaidah. Ilmu kaidah ni mesti kuasai dengan baik ya. Sumber-sumber hukum dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam segi hukum 45 sumber hukum dalam mazhab Syafi'i. Main dia tu ya. Imam Syafi'i paling banyak sekali dalil, 45 dalil sebagai sumber hukum. Sebab tu Imam Syafi'i ni teliti hukumnya, cukup teliti sampai kepada ilmu firasat pun dia tahu ilmu firasat ya, firasat. Satu orang mai tanya dekat dia tentang apa? Tentang hukum membunuh. Bagaimana satu orang yang membunuh orang? Apa hukum membunuh orang? Terus dia jawab, membunuh itu adalah haram, dosanya besar, Allah tidak akan pun dosa dia masuk neraka. Tu dia kawan dia pun balik. Duduk lepas 4 hari, mai satu orang lagi tanya soalan yang sama. Apa hukum orang membunuh? Dia kata membunuh itu hukum dia haram, dosa besar, tapi dia boleh minta ampun, Allah boleh terima taubat. Tengok, lain kan? Soalan sama kan? Jawapan lain Yang mula punya, Allah tak akan ampun dosa dia masuk neraka. Orang yang kedua, dia kalau dia minta ampun, walaupun dosa besar, dia minta ampun, Allah boleh terima ampun dia benar-benar kena taubat, Allah boleh mengampun dosa dia. Anak murid dia pening
Anak murid duk dengar Imam Syafi'i cakap tu pening. Orang tu berbalik, dia tanya ke Imam Syafi'i. Ya, Tok Guru, Tuan Syekh, dia kata ya. Syekh jawab dua jawapan yang berbeza soalan yang sama. Dia kata orang mula mari tu, aku tengok mimik muka dia, aku dah tahu dah dia cadang nak bunuh orang, belum bunuh lagi. Nampak? Oh, ya. Aku tengok mata dia, aku dapat kenal mata dia, menunjukkan orang ni ada cita-cita nak bunuh satu orang. Dia berhasrat nak bunuh satu orang. Jadi maka tu aku jawab begitulah. Berdosa besar, hukum dia haram. Allah tak akan ampun dosa dia, Allah tak akan terima taubat dia, dia akan masuk neraka. Jadi dia dengar begitu, dia tak jadi dah bunuh kawan tu. Orang yang kedua mari pula, aku tengok mata dia, orang ni dah bunuh orang dah. Tapi lama dia bunuh orang dah, dia sendiri duduk fikir, Allah boleh ampun tak dosa aku ni, aku nak taubat kepada Allah. Jadi Imam Syafi'i kata, aku tengok mata dia, maka melihat pada mata dia, orang ni dah bunuh orang, dah ada tanda sesal pada mata dia, nampak? Ya. Maka tu aku jawab, Allah boleh ampun dosa. Quran katakan ya, Allah boleh mengampunkan semua dosa bila Allah kehendaki, kecuali syirik. Tu ilmu tengok mata lah, bila itu hukum. Jadi hukum bukan hanya berkenaan Quran dan hadis saja. Kok mata pun ada tanda-tanda jatuh hukum, nampak? Oh, Imam Syafi'i punya pintar ilmu firasat dia tahu. Sebab tu Nabi kata, fattaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru bi nurillah. Hendaklah kamu takut kepada firasat orang-orang beriman, mereka melihat kamu dengan cahaya Allah. Tu ilmu firasat dia tadi. Ya, tak wajib kita belajar ilmu tu masuk dalam kumpulan fardu kifayah. Ya, kena ada satu orang yang tahu. Ya, baru boleh selesai masalah. Jadi walaupun kita ada ilmu hukum, ada Quran, ada hadis, ada ketika tu kena pakai juga ilmu ni, ya. Ilmu firasat ni boleh membantu dalam menjatuhkan hukum. Ya, banyak lagi lah contoh-contoh yang berlaku pada Imam Syafi'i ya, tentang ilmu firasat. Nanti nak cerita pun banyak, nanti habis masa. Jadi kita anggap itu boleh cukup lah. Baik. Yang ketiga, jadi tak boleh kita menolak mana-mana rasul Nabi tentang kenabian mereka. Kita kena yakin dan percaya 25 rasul tu. Baik. Menafikan hari kiamat. Syurga, neraka lainnya daripada setiap pekerjaan yang diijmakkan atasnya, yang diketahui daripada agama secara darurah. Sekiranya diketahui oleh orang-orang Islam yang khawas dan awam, seperti wajib sembahyang dan puasa, haram berzina, minum arak dan melakukan kezaliman. Menafikan hari kiamat, tak percaya ada kiamat. Menafikan syurga, neraka, tak ada. Ya. Faham yang dipahami, ya, antaranya kita tengok golongan orang Tionghoa. Mereka tak percaya kepada kiamat. Ya, tak percaya. Sebab tu dia ada pepatah dalam kalangan orang Tionghoa ni, biar kita minum teh di dunia daripada minum susu di akhirat. Nampak? Ya, biar kita minum teh di dunia daripada minum susu di akhirat. Mana susu akhirat tak ada. Ya, biar minum teh je di dunia, sebab dunia wujud. Itu faham antaranya dalam faham Tionghoa yang lama lagi faham tu sampai sekarang. Tapi kebelakangannya ada juga faham tu. Tapi dia kata syurga neraka tak ada. Ada pula faham baru ni. Itu yang diperbuat kereta ni pada kertas apa semua lah. Bila ada orang mati, depa dah lama mati, depa buat kereta rumah daripada kertas. Ya, hantar mati. Betul, orang ni mati dulu tak ada nak beli rumah. Orang ni mati dulu tak ada nak beli kereta. Mai bagi mimpi kat anak-anak, hangpa hantarlah mai kereta kat aku. Ya. Aku duduk dalam syurga lah ni. Panggil lah jinjang apa, ya. Ikat kepala dengan kain merah apa semua tak, ya. Pakat menari. Kalau di sebelah Melaka tu dia bawa kerih tu, kerih panjang, kerih panjang meja. Ya, kerih. Ya.
Di kononnya datuk tu datuk Melayu. Tu dah main tu. Semua pakat bawa kerih. Sini saya tak ada LCD. Kalau ada LCD saya boleh tunjuk ada gambar. Bagi tuan-tuan tengok sendiri ya. Kita tak pasang lagi LCD ya. Patut mau pasang lah ya. Buh skrin satu dengan LCD, projector. Mungkin kita boleh tunjuk sikit lah daripada PowerPoint tu ya. Benda-benda ni untuk manfaat kita bersama lah ya. Sambil kita mengajar kita tunjuk lah. Ya, bab tauhid ni penting tu. Tunjuk gambaran tauhid tu organisasi carta tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya ada semua tu, PowerPoint tu ada dengan saya ya. Sebab pusat-pusat pengajian panggil saya juga buat persembahan dia nak tengok ya. Kita tunjuklah tauhid syahadah, pecahan syahadah tu macam mana pecahan dia, la ilaha. Tu kalau kita bercakap ni orang payah nak faham, nak dengar ya. Kita buka, kita tunjuk PowerPoint LCD projector, dia akan nampak ya. Oh begini syahadah ya. Luas pecahan syahadah. Kan lebih membantu kepada kepahaman ya. Itu penting sangat. Boleh kalau kiranya kita pasang baguslah ya. Sajalah cadang bila ustaz lah. Kalau masjid boleh pasang bagus ya, insya-Allah. Baik. Habis. Kemudian dikata lagi di sini semua tu diijma'. Apa-apa lagi yang telah diijma'kan maka kita kena jagalah. Jangan kita bantah apa-apa yang telah diijma'kan. Yang diketahui pada agama secara darurah. Yang secara darurah ni maknanya kata sudah pasti adanya hadis, sudah ada Quran sah. Quran dah tunjuk, hadis dah sebut perkara ni, masih bantah lagi. Contohnya macam azab kubur. Azab kubur tu satu urusan ghaib yang darurah. Maknanya yang sudah ada dalil hadis. Ada dalil Quran dalam hadis yang cukup terang. Ialah perkara itu kita masuk dalam kumpulan sama'iyah yang kita dengar dengan telinga. Kita hanya beriman dan kita percaya hanya melalui pendengaran. Kita tak nampak. Mana ada orang nampak azab kubur? Tak ada orang nampak azab kubur Tak ada. Orang tak pernah jumpa lagi dalam azab kubur ni kecuali orang-orang tertentu, ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang tertentu tu ada juga boleh tengok. Sayyidina Ali contohnya dapat melihat dialog ya antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Munkar Nakir ya kan. Itu ada hadis. Itu contohnya katalah Ali dapat dengar, dapat tengok ya. Ada lagi contohnya macam dapat melihat taman syurga ya. Tapi melalui orang ni kita tak boleh jadi dalil lah sebagai hadis sebab dia bukan Nabi. Sayyidina Ali bukan Nabi. Maka tu kenyataan dia tidak boleh jadi hujah. Itulah ya. Tapi secara info, secara kenyataan, secara penerangan kita dapat melihat, kita dapat dengar kata Umar Sayyidina Ali pernah melihat melalui mata kasarnya sendiri keadaan dialog antara Sayyidina Umar dengan Munkar Nakir ya. Itu ada sebut. Itu antara contoh lah kita kata tadi ni ya. Bukan calon-calon orang yang boleh tengok ni kan. Taman syurga begitu juga. Zurat yang ketiga, generasi yang ketiga imam satu masjid di Syria yang telah melihat taman syurga dalam kubur ketika dia menggali kubur. Bila dia gali kubur dia jumpa kubur tu jadi taman syurga, pingsan dia. Sebab begitu cantik dan indah taman syurga, tak pernah dia tengok gambar macam dunia ya. Itu sebagai contoh, tapi kita tak boleh jadikan sebagai dalil. Sebab dia bukan Nabi, dia bukan hadis. Nampak? Ya? Nak percaya boleh, tak percaya boleh. Tapi cuma kita nak abang ada orang-orang yang mengharungi perkara ini ya, mengikut secara sistematik, secara disiplin ilmu. Memang tidak ada kenyataan yang menafikan adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka. Itu semua melalui pendengaran sam'iyah, melalui dalil nakli, dalil Quran dan hadis. Silakan muazzin memandangkan azan ya, dah masuk waktu insya-Allah. Silakan.